Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam pada pagi ini dengan kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-161 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, yakni kepada agama yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas dan tiadalah ia daripada orang-orang musyrik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi SAW supaya memberitahu kepada kaumnya dan seluruh umat manusia bahawa sesungguhnya aku telah dipimpin oleh Tuhanku dengan perantaraan wahyu yang diturunkan kepadaku ke jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan sesiapa sahaja yang melaluinya, jalan yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat, jalan yang selalu diikrarkan oleh setiap Muslim di dalam salat mereka, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Itulah syariat atau agama yang benar, agama yang dianuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan agama Nabi Ibrahim atau syariatnya itu pula lah yang dianuti. Maka agama Nabi Ibrahim inilah merupakan agama yang sesuai ataupun agama yang selari dengan fitrah manusia, yang melarikan atau melindungi manusia daripada kesesatan, membawa manusia daripada kesesatan kepada sesuatu yang benar dan sesuatu yang lurus. Maka semestinya sesuatu fitrah, iaitu perkara yang menjadi tabiat manusia, mencenderungi yang lurus, maka itu dinamakan atau dipanggil sebagai Hanif, atau merujuk kepada pengikut syariat atau nama atau agama Nabi Ibrahim sebagai golongan Hanifiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah berfirman, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan tidaklah Nabi Ibrahim AS itu daripada golongan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penegasan melalui ayat ini juga berbentuk suatu penafian, iaitu menafikan dakwaan orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka mendakwa bahawa mereka pun adalah dalam kalangan orang-orang yang menganut agama Nabi Ibrahim AS. Maka sudah pasti dakwaan mereka itu adalah palsu dan tidak benar sama sekali, kerana sangat berbeza, iaitu Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka adalah orang yang mensyirikkan Allah dan menyembah berhala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita berpindah pada ayat seterusnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
Yang bermaksud, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi sekali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada kaumnya, sesungguhnya salatku yang dengannya aku berhadap kepada Allah, kepada Tuhanku, wa nusuki, dan segala amal ibadahku yang menghampirkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpandangan nusuki di sini merujuk kepada sembelihan-sembelihan yang dilakukan semasa haji ataupun umrah. Wa mahyaya wa mamati, bermaksud dan juga apa yang kulakukan sepanjang hidupku berupa amalan dan perbuatan. Wa mamati, dan apa yang berkaitan dengan kematianku di atas keimanan dan amal salih. Semuanya itu lillahi rabbil alamin, semuanya adalah semata-mata ditujukan buat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Semuanya untuk penciptaku, semuanya untuk Tuhan yang memberikanku rezeki, dan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman lagi di dalam ayat 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bermaksud, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. La syarikalah, tiada sekutu baginya dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya, dalam kekuasaannya. Maka dengan kata-kata yang mulia itu dan dengan amal saleh itulah, wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan untuk melaksanakannya, diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatku. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama, yang awal, yang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita perhatikan dua ayat 162 dan 163 ini, kita pasti teringat akan apa yang kita baca, yang kita lafazkan dalam salat kita, iaitu sebahagian daripada doa istiftah ataupun doa iftitah, yang mana ia merupakan suatu yang sangat penting untuk kita hayati dalam konteks beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menyedari bahawa segala yang kita lakukan, salat yang sedang kita kerjakan, segala amal ibadah yang lain yang kita laksanakan, kehidupan yang kita lalui, kematian yang bakal kita tempuhi, segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pemilikan itu bermaksud segala-gala yang berkaitan dengannya adalah ditentukan oleh Allah, adalah ditakdirkan berlaku dengan hidayah Allah, adalah tidak akan sempurna kesemuanya itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Maka dengan penuh kerendahan hati, apabila kita melafazkan doa iftitah itu yang mengandungi dua ayat yang sedang kita bicarakan bersama ini, maka ia akan menjentik perasaan kita dan akan memberitahu kita bahawa kita tidak lebih, bahkan kita tidak lebih melainkan hanyalah insan, hanyalah hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab, mempunyai pelbagai tugas yang perlu dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan la syarikalah, dan Allah taala itu Tuhan yang tidak boleh disekutukan. Dan dengan itu kita menyatakan wa ana minal muslimin. Kita tidak mengatakan wa ana awwalul muslimin kerana ia merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi wa ana minal muslimin, iaitu kita adalah sebahagian ataupun dalam kalangan, salah seorang dalam kalangan umat Islam yang tunduk dan patuh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, 164, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' ولا تكسب كل نفس إلا عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang bermaksud, katakanlah, sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu, dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu ia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai sambungan daripada ayat yang telah lalu, sekali lagi Allah memerintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada umatnya, kepada orang musyrikin dan kepada seluruh umatnya, bagi menggambarkan betapa pelitnya keadaan mereka dan untuk menolak apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabba." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, adakah selain Allah? Adakah selain Allah atau adakah Tuhan selain Allah yang kamu mahukan aku untuk meminta atau untuk aku jadikan ia sebagai Tuhan, lalu aku sekutukan ia dengan Allah dalam ibadahku, sedangkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang menguasai segala-galanya dan dialah yang mencipta segala-galanya. Maka frasa wa huwa rabbu kulli syai' itu adalah suatu frasa yang membuktikan betapa Allah Ta'ala sahajalah Tuhan yang berhak disembah dan bukanlah yang lain yang disyirikkan atau yang disekutukan dengannya oleh golongan yang musyrikin itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah nilai tauhid, inilah nilai akidah yang benar yang menyucikan manusia daripada memperhambakan diri kepada selain Allah, kepada satu tauhid yang suci, iaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid ini perlu dijadikan suatu deklarasi, perlu diberitahu dengan jelas dan tanpa berselindung bahawa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dan tidak pernah untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hanya Allah lah Tuhan kita yang menjadikan kita, yang memberikan kita segala-galanya, dan dialah yang selayaknya dipertuhankan dan bukan yang lain daripadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan insyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.